Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan perbincangan berkenaan dengan gangguan seksual di tempat kerja. Jadi pada hari ini tajuk pembentangan saya ingin membentangkan mengenai kepada definisi gangguan seksual di tempat kerja. Apa itu yang dikatakan dengan gangguan seksual di tempat kerja? Okey, jadi sebelum kita pergi kepada definisi dia, adalah perlu untuk kita tahu bahawa bila mana kita sebut aja pasal gangguan seksual ni, dia bukanlah orang kata merupakan satu isu yang baru. Sebab apa? Sebab bila sebut je gangguan seksual ni dah berlaku lama dulu dah. Hal ini dengan jelas dapat kita katakan di dalam petikan Persekutuan Majikan Malaysia 1999 yang menyatakan mengenai dapatan yang menunjukkan bahawa sebanyak 40 sehingga ke 70% wanita telah menjadi mangsa gangguan seksual. Nak cakapnya benda ni dah lama, nak cakapnya bukan satu isu yang baru, ni adalah berdasarkan kepada Persekutuan Majikan di Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide. Apa yang dinyatakan definisi gangguan seksual itu dalam slide ini, yang mana definisi menurut slide ini adalah perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan seks yang biasanya dilakukan berulang-ulang. Yang mana perlakuan gangguan seksual tersebut boleh kita lihat daripada aspek seperti yang tertera di dalam slide ini, iaitu ada 5: gangguan secara lisan, gangguan secara isyarat, gangguan secara visual, gangguan secara psikologi, dan yang terakhir sekali ialah gangguan secara fizikal. Yang mana kalau kita sebut pasal gangguan secara lisan, dia adalah percakapan kita lah, apa yang kita bercakap, yang mana dia menggunakan penggunaan bahasa yang bijak seperti mengajukan soalan yang berunsurkan seksual. Dan gangguan secara isyarat ataupun secara bukan lisan, dia adalah melalui sikap dan perbuatan. Kiranya dia menjiling, menggoda, perbuatan dia itu adalah sebagai bahasa isyarat. Manakala gangguan secara visual, dia adalah dia menghantar ayat-ayat ataupun yang berunsurkan seks melalui mesej ke, email ke, itu secara visual. Yang mana gangguan secara psikologi pula ialah perbuatan cuba merapati secara seksual. Dia psycho orang tu. Sebab seperti apa dia psycho, dia mendesak ke, dia mengugut, ataupun dia memujuk rayu, psycho. Dia bermain dengan minda. Lepas tu yang terakhir sekali ialah gangguan secara fizikal, yang mana bila kita sebut aja pasal fizikal, dia melibatkan luaran kita, iaitu tubuh badan kita. Seperti apa, dia memegang ke, kan, dia memeluk dari belakang ke, dia mulalah buat benda yang memuaskan hati dia. Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan kepuasan seksual tu. Jadi secara kesimpulannya dapat kita lihat di sini, dapat kita buat dekat sini, yang mana gangguan seksual ni adalah salah satu perlakuan yang tidak bermoral. Senang bahasa mudah dia adalah perbuatan yang tidak baik bagi kita. Jadi bila mana ada gangguan ni, dia akan ada kesan. Mana kesan dia adalah merupakan kesan negatif kepada mangsa yang mungkin boleh menyebabkan mangsa mengalami trauma. Di sini saya akan berikan akibat gangguan seksual di tempat kerja ke atas mangsa. Yang pertama ialah menurut pakar psikologi, mangsa akan mengalami tekanan mental dan fizikal, yang mana dalam hal ini ia akan memberikan banyak kesan negatif kepada mangsa keadaan. Sebagai contohnya ialah mangsa keadaan akan mempunyai perasaan untuk membunuh diri, dan ada juga yang suka untuk mengasingkan diri dengan orang lain dan gemar untuk bersorangan. Mereka merasakan seakan diri mereka tidak lagi sempurna seperti dulu setelah kejadian itu berlaku. Kedua pula ialah kestabilan emosi, iaitu perasaan takut dan murung. Apa yang saya maksudkan ialah yang mana mangsa keadaan akan merasakan seolah-olah mereka dipandang hina dan dipinggir oleh rakan sekerja ataupun orang sekeliling setelah mengenangkan apa yang telah berlaku ke atas mangsa sebelum ini. Bahkan juga ia menyebabkan mangsa keadaan akan mengalami kemurungan dan trauma dalam tempoh masa yang agak lama. Yang ketiga pula ialah prestasi kerja mangsa akan menurun. Dalam hal ini disebabkan mangsa mengalami ketidakstabilan emosi, tekanan dan dalam diri mereka.
mangsa akan mengalami kekurangan prestasi di tempat kerja, iaitu hilang fokus ketika melakukan sesuatu pekerjaan di pejabat ataupun mengelakkan diri daripada hadir ke pejabat. Oleh hal yang demikian, mangsa keadaan kemungkinan akan kehilangan kejayanya dan akan mendatangkan kesan yang lebih buruk. Akhir sekali, dari segi fisiologi, mangsa akan mengalami kesihatan seperti gejala sakit kepala dan lain-lain. Hal ini kerana mangsa keadaan tidak mendapat waktu yang rehat dengan secukupnya dan sukar untuk tidur pada waktu malam. Bahkan hilang selera makan dan aktiviti harian. Secara langsung, hal ini akan menjejaskan kesihatan mereka dan mereka haruslah mendapatkan rawatan dengan kadar yang segera supaya tidak menjurus kepada komplikasi yang lain. Kita lanjutkan perbincangan kita hari ini dengan topik peruntukan perundangan. Perkara ini kita rujuk kepada bahagian 15A Akta Kerja 1955 yang di bawah tajuk gangguan seksual. Okey, kita pergi kepada seksyen kita yang pertama, iaitu seksyen 81A yang berkenaan dengan tafsiran gangguan seksual itu sendiri. Seterusnya, seksyen 81B ianya menceritakan mengenai siasatan terhadap aduan yang dibuat. Seterusnya, di bawah seksyen ini, di bawah pada subseksyen 1 yang menceritakan berkenaan dengan majikan mesti menyiasat aduan yang dibuat secara serta-merta. Seterusnya, di bawah subsection 2 yang menerangkan apabila majikan enggan membuat siasatan tersebut. Walau bagaimanapun, perkara ini adalah tertakluk di bawah subsection 3 yang mana menerangkan keadaan yang membolehkan majikan untuk enggan membuat siasatan. Seterusnya, pada subsection 4 yang menjelaskan tindakan yang boleh dilakukan oleh pengadu yang tidak berpuas hati dengan keengganan majikan tersebut. Seterusnya, pada subsection yang terakhir iaitu pada subsection 5 ini adalah berkenaan dengan tindakan ketua pengarah terhadap aduan yang dilakukan oleh pengadu yang tidak berpuas hati tadi. Selanjutnya ialah subsection 81C yang menjelaskan mengenai tindakan yang boleh diambil oleh majikan setelah berpuas hati dengan dapatan siasatan terhadap aduan. Sedangkan seksyen 81D pula menggariskan proses aduan yang berkenaan kepada ketua pengarah dan tindakan yang boleh dilakukannya. Sehubungan itu, seksyen 81E menerangkan mengenai kesan keputusan ketua pengarah tersebut. Manakala seksyen 81F menjelaskan tindakan yang boleh diambil terhadap majikan yang gagal untuk membuat siasatan terhadap aduan yang berkaitan. Dan yang terakhir ialah seksyen 81G yang menyatakan bahawa bahagian ini adalah terpakai tanpa mengira upah pekerja. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan berkaitan dengan kategori dan bentuk gangguan seksual. Jadi kalau kita fahami bahawasanya terdapat di dalam kod amalan di dalam klausa 8, iaitu kod amalan untuk mencegah dan membasmi gangguan seksual di tempat kerja, menyatakan berkaitan dengan takrif gangguan seksual itu sendiri, dan dalam masa yang sama kita boleh ekstrak ataupun kita boleh keluarkan apa dia bentuk-bentuk dan kategori gangguan seksual itu. Secara umum dia terbahagi kepada 5, iaitu secara gangguan seksual secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi dan juga fizikal. Maka kalau kita lihat daripada takrif ini, dia self-explanatory, kita kata macam tu dengan izin, bahawasanya secara lisan ni adalah menggunakan kata-kata, bukan lisan ni adalah seperti bahasa-bahasa isyarat, visual ni adalah seperti menunjuk kepada sesuatu video ataupun gambaran-gambaran yang tidak sepatutnya ditunjukkan. Psikologi ni adalah mengganggu kepada mental dan psikologi mangsa gangguan seksual ni di tempat kerja. Dan juga fizikal ni adalah sesuatu yang lebih kita kata sebagai hands on lah, dia berkaitan dengan fizikal mangsa dan pemangsa itu sendiri. Okey, yang seterusnya kita membicarakan berkaitan dengan kategori gangguan seksual. Kategori gangguan seksual ni termasuk dua benda. Yang pertama ialah sexual coercion dan yang kedua adalah sexual annoyance. Sexual coercion ni adalah satu bentuk ugutan terhadap mangsa itu sendiri. Dan sexual annoyance ni adalah kita mewujudkan satu kegusaran peribadi mangsa. Kita mengganggu ketenteraman mangsa tersebut. Daripada dua benda ni, kita boleh katakan ataupun kita boleh simpulkan bahawasanya sexual coercion ni adalah sesuatu yang membawa impak yang lebih besar, kerana sifat dia adalah dia mendesak kepada mangsa untuk melakukan sesuatu perkara, dan
Dengan ini dia melibatkan kepada gangguan seksual tu ataupun gangguan pekerjaan seseorang pekerja itu secara langsung. Contoh dia, di antara majikan dan juga pekerja, dia boleh untuk threaten ataupun dia boleh untuk membuat satu ugutan di mana dia boleh mengurangkan kepada faedah yang sepatutnya diterima oleh seorang pekerja. Contoh dia dari sudut jawatan, gaji, cuti dan faedah-faedah yang lain lah. Manakala untuk sexual annoyance ni, dia semata-mata mengganggu kepada ketenteraman seseorang pekerja itu. Juga satu kesalahan, tapi dia tak seberat kepada sexual coercion yang mendesak ataupun yang mendatangkan satu ugutan terhadap mangsa. Seterusnya adalah berkaitan dengan cara menangani gangguan seksual ni. So, cara menangani gangguan seksual ni, kita boleh faham bahawasanya fitrah ataupun nature seorang manusia, ketika mana didatangkan kepadanya masalah, maka kita akan mencari kepada solusi. Maka antara solusi untuk menangani gangguan seksual ni termasuklah pengubalan Akta Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, atau lebih dikenali sebagai Occupational Safety and Health Administration, OSHA, di mana dalam ni dia meletakkan hak-hak tertentu ke atas bukan semata-mata pekerja tetapi majikan juga, sekiranya hak mereka ni digugat. Akta ini sifatnya adalah sebagai satu garis panduan ataupun satu piawaian lah, kita kata, yang wajib dipatuhi oleh kedua-dua majikan dan juga pekerja dalam nak memastikan hak masing-masing ini terjaga. Contoh dia dalam mewujudkan kepada persekitaran yang kondusif kepada pekerja untuk menjalankan amanah mereka dan tanggungjawab mereka. Menangani yang keseterusnya ialah inisiatif majikan termasuk boleh mengadakan polisi dalam mencegah kepada gangguan seksual. Bagi pekerja ataupun mangsa keadaan hendaklah sedar dan peka akan gangguan seperti ini. Oleh hal yang demikian, pihak majikan syarikat hendaklah mengambil satu inisiatif dengan menyediakan satu polisi berkenaan dengan anti gangguan seksual di tempat kerja. Secara langsungnya, mereka iaitu sebagai mangsa keadaan haruslah diberi contoh berkenaan dengan gangguan seperti ini supaya mereka dapat memahami polisi ini dengan lebih terang dan jelas. Akhir sekali ialah mewujudkan persekitaran anti gangguan seksual. Sekiranya wujud kes-kes gangguan seksual di tempat kerja, pihak majikan hendaklah mengendalikan dakwaan gangguan seksual yang dialami oleh pekerja mereka. Setiap isu dan kes seperti ini haruslah disiasat dengan secepat mungkin dan tiada satu pun aduan diketepikan. Jika pihak majikan gagal untuk berbuat demikian, pihak mereka akan didakwa kerana gagal untuk mengendalikan kes seperti ini dan akan dikenakan tindakan yang wajar kepada pihak majikan. Pada bahagian saya, kita akan melihat satu kes, iaitu kes Muhammad Razali bin Yusof lawan Holiday Villa Hotel and Suites Al-Star. Dalam kes ini, perayu telah membawa kes ini di hadapan Mahkamah Perusahaan kerana rasa tidak puas hatinya dengan responden kerana telah memberhentikan perkhidmatannya sebagai pengarah sumber manusia di syarikat responden, sedangkan beliau telah berkhidmat selama 7 tahun di syarikat responden. Hal ini kerana beliau telah melakukan kesalahan gangguan seksual. Malah beliau telah dituduh dengan 8 pertuduhan gangguan seksual. Jadi di sini kita nak lihat gangguan seksual yang bagaimana beliau telah lakukan. Yang pertama, pada pertama kali beliau bertemu dengan mangsa, beliau telah berjabat tangan dengan mangsa dengan satu genggaman yang erat dan kuat. Tapi perkara ini tidaklah menimbulkan rasa ragu-ragu di dalam diri mangsa. Malah mangsa merasakan bahawa itu adalah sifat kredibiliti yang ada pada perayu. Seterusnya, perayu telah menyuruh mangsa untuk menukar uniform di dalam pejabatnya, tetapi mangsa telah menolak perlawanan ini dan meminta izin untuk menukar pakaiannya di staf toilet. Kemudian pada sebelah petangnya, pada ketika mangsa ingin balik kerja, sekali lagi perayu telah berjabat tangan dengan mangsa, tetapi kali ini perayu telah menarik mangsa sehingga hampir ke bahunya. Pada keesokan harinya, yakni hari kedua mangsa bekerja di syarikat responden, perayu telah
meraba pinggang mangsa dengan tidak tahu apa tujuannya. Kemudian pada sebelah petangnya pula, perayu sekali lagi telah memegang tangan mangsa dengan erat dan kuat, lalu menarik mangsa ke tengah pejabat dan mencium pipinya. Dan pada sebelah petangnya pula, perayu sekali lagi memegang tangan mangsa dengan erat dan kuat semasa mangsa mengisi borang EPF. Dan pada kali ini, perayu telah mengambil kesempatan untuk mencium bibir mangsa sehingga menimbulkan rasa ketakutan di dalam diri mangsa. Pada keesokan harinya pula, di dalam sebuah bilik, semasa tua hotel yang dilakukan oleh perayu dengan mangsa, perayu telah memegang leher mangsa tanpa disedari kerana ingin merasakan bahawa dia demam atau tidak. Hal ini kerana muka mangsa pada ketika itu tampak pucat, dan apabila mangsa ingin keluar dari bilik tersebut menuju ke lift, perayu telah memegang tangan mangsa dan menimbulkan rasa ketakutan di dalam diri mangsa. Lalu perayu bertanya, kenapa tangan awak merasa sejuk? Jadi mangsa tidak menghiraukannya dan terus berlalu. Dua isu yang ditimbulkan oleh perayu dalam kes ini. Isu yang pertama adalah siasatan dalaman, sama ada siasatan dalaman yang dilakukan oleh responden adalah tidak menyeluruh dan bersifat tidak adil. Isu yang kedua adalah wujud pakatan jahat di antara saksi yang ketiga dan mangsa untuk menjatuhkan beliau. Putusan di dalam kes ini, mahkamah mendapati bahawa siasatan dalaman yang dilakukan adalah secara menyeluruh dan bersifat adil. Hal ini kerana perayu diberikan peluang untuk membawa saksinya, malah dia juga diberikan peluang untuk menyoal siasat saksi-saksi yang dibawa oleh mangsa. Malah perayu juga telah dibacakan di hadapannya pertuduhan-pertuduhan tadi. Yang kedua, isu berkenaan dengan timbul pakatan jahat bersama mangsa dan saksi ketiga adalah sangat tidak berasas. Hal ini kerana perayu adalah pekerja yang baru di situ dan saksi adalah pekerja yang sudah lama bekerja di syarikat responden. Maka mahkamah mendapati tidak mungkin timbul satu pakatan jahat untuk menjatuhkan perayu. Jadi di sini mahkamah juga meneliti maksud gangguan seksual di dalam akta kerja dan mendapati bahawa wujudnya gangguan seksual yang telah dilakukan oleh pekerja. Oleh itu mahkamah bersetuju dengan tindakan yang dilakukan oleh jawatankuasa siasatan dalaman responden dan mengekalkan tindakan responden untuk memberhentikan perayu. Malah mahkamah juga telah menolak rayuan perayu. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa majikan harus memainkan peranan dalam melindungi dan memastikan keselamatan pekerjanya. Namun jika berlaku kesalahan merupakan majikan itu sendiri, maka mangsa tidak seharusnya takut kerana negara kita mempunyai peruntukan perundangan yang tegas terhadap bersalah. Kami juga berharap bahawa pembentangan kami ini membawa manfaat kepada semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.